Please and 3, 1, 2, jaga. Hi guys. Okay, ramai member aku yang suggest untuk review movie ni kerana dikatakan filem Melayu seperti filem Tamil. Amboi, mentang-mentang aku sekarang dah layan filem Tamil. Okay, tak apa, aku layan permintaan korang. Jangan sentap sudah bila aku review, okay? Jom. What's up guys? Aku doakan semoga yang menonton video ini sentiasa dimurahkan rezeki dan dirahmati selalu, okey? Amin. Yang baru mengenali, aku Topeng Man. Aku memang suka berbicara tentang movie dan hari ini aku akan review filem dari Malaysia tahun 2018 iaitu filem Crossroad One to Jaga. Sorry sangat guys, aku memang tak tahu kewujudan filem ini sehinggalah ada yang suggest aku untuk review. Dikatakan antara filem terbaik 2018. Sebelum aku mulakan review guys, jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang tentang movie ni, okey? Jom kita terus ke ringkasan cerita. Filem Crossroads One to Jaga adalah filem jenayah drama arahan daripada Namron yang dibintangi oleh Zahiril Azim sebagai Hussein, Amirul Afindi sebagai Adi, Rosli Subuh sebagai Hasan, Aryo Bayu sebagai Sugiman, Asmara Abigail sebagai Sumayati dan banyak lagi pelakon-pelakon hebat dalam filem ini. Filem ini mengisahkan tentang kisah di sebalik tabir pasukan badan beruniform polis di Raja Malaysia yang memaparkan sisi gelap segelintir anggota yang sanggup mengkhianati amanah dan rasuah serta jenayah. Dua anggota polis iaitu Hasan dan Hussein merupakan rakan setugas dan masing-masing ada prinsip yang dipegang. Kesabaran Hussein mula diuji apabila dasar amanah yang dipertahankan dalam prinsip tugasnya bertentangan dengan seniornya iaitu Hasan yang menghalang usahanya untuk menegakkan keadilan. Jom guys, kita tengok apa yang best dalam movie ni, okay? Jom. Yang pertama, cerita Malaysia pertama mengangkat sisi gelap badan beruniform. Untuk julung kalinya pertama kali aku melihat tema sebegini dimainkan dalam layar filem Malaysia di mana memaparkan dunia realiti sebenar yang berlaku bukan sahaja dalam badan beruniform, malah banyak lagi jabatan-jabatan lain yang berlaku isu yang sama, ya. Pada aku, perlu banyakkan lagi cerita sebegini bagi membuka mata rakyat dan memberi kesedaran kepada sesiapa pun. Cerita ni umpama filem Tamil lah, tapi dalam versi Melayu. Cuma filem ni pendek sikit je. Okey. Cerita ni sebenarnya pada aku bukanlah cerita yang berat dan ianya mudah untuk difahami. Tahniah Namron and the team kerana berani mengangkat isu sebegini dalam filem Malaysia. Teruskan, okey. Yang kedua, elemen kejutan yang best. Dalam filem ini, korang akan tahu apa kejutan yang aku maksudkan. Di mana filem ini bijak menceritakan sesuatu situasi tanpa penonton menyedarinya. Memang respect lah kat situ, okey? Scene yang aku maksudkan adalah menjawab kepada scene pengenalan di mana persoalan tersebut si pelaku pun tak tahu. Itu yang bagusnya, okey? Lepas tu, scene yang last di mana jawapan tersebut diberikan dalam bentuk tersirat tetapi mudah difahami siapa antara dalang yang terlibat. Memang best lah, okey? Yang ketiga, watak utama yang berkesan. Ada 3 watak yang aku nak highlight dalam filem ni, okey? Iaitu lakonan Zahiril Azim sebagai Hussein, Roslin Subuh sebagai Hasan dan Amirul Afendi sebagai Adi. Ketiga-tiga mereka pandai memainkan watak masing-masing. Tapi kalau korang suruh aku pilih ikut susunan siapa yang the best, yang pertama aku akan pilih lakonan Amirul Afendi sebagai Adi. Okey, watak baran dia, watak benci dia, sempoi dia, baik dia, memang natural lah dalam ni. Kalau aku jadi pengarah atau penerbit filem, orang macam ni lah aku akan ambil pelakon. Okey, aku bukan nak mengangkat dia. Aku tak kenal siapa pun dia, tapi memang kalau korang nak ambil pelakon yang baik, dia adalah orang yang sesuai untuk melakonkan watak tersebut. Yang kedua, lakonan daripada Zahiril Azim sebagai Hasan.
dia memang kita tak nafikan lagi lah, dia memang aku kenal dan pernah tengok lakonan dia sebelum ni. Yang ketiga, watak polis yang tak berintegriti, lakonan daripada Rosdin Subuh sebagai Hussein. Dia pun menjadi dalam filem ni. Ketiga-tiga mereka memang hebat dalam filem ni. Okey, jom guys tengok apa yang aku personally rasa kurang sikit dalam filem ni. Okey, jom. Ramai yang kata susah nak cari kekurangan dalam filem ni. Tipulah korang. Okey, aku tengok banyak je kekurangan sebenarnya, dan tak susah pun nak cari kekurangan, betul tak? Okey, ni antara yang aku rasa kurang sikit lah dalam filem ini yang perlu diperbaiki. Walaupun ada beberapa kekurangan kecil yang lain, tapi aku pejam mata je lah. Yang pertama, technical movie yang kurang menarik. Semasa menonton filem, first impression aku akan tengok kualiti technical movie tersebut. Untuk filem ini, aku rasa perlu ada penambahbaikan daripada pelbagai sudut. Antaranya dia punya color grading tu nampak suram lah, dan dibuat auto untuk fully filem. Takkan tak check untuk scene by scene yang perlu di-adjust semula kan? Dengan warna apinya yang tak macam api, dengan ada beberapa scene yang nampak muka pelakon macam suram, pucat, scary. Okey, janganlah sekadar nak buat color grading macam budak-budak multimedia. Tak syok lah, sayang, cerita dah best dah. Okey, camera movement dia pun dalam filem ini ada beberapa scene tak berapa kemas. Audio effect dia pun kurang sikit. Okey, belum cerita bab skrip lagi. Tapi tak adalah sampai ke tahap tu kan. Nanti kata aku tak sokong filem tempatan pula. Kalau aku tak sokong, aku tak tonton filem ni tau dekat Netflix. Siaran berbayar tu. Yang kedua, watak sampingan tidak dikembangkan dan nampak fake. Pada aku, banyak watak sampingan yang menarik untuk dikembangkan dalam filem ini, tetapi dibiarkan menjadi misteri. Aku faham konsep misteri itu kena ada dalam filem, tetapi bila terlalu banyak tak terjawab, ia boleh memberi impak negatif pada filem. Okey, watak Datuk lakonan Namron, aku tak tahu siapa dia. Okey, apa dia buat, nama dia, deal dia sebab apa, tak dijelaskan. Begitu juga dengan watak James, tak tahu siapa dia. Orang dok panggil dia tuan-tuan. Aku tahu dia ni orang yang kategori jerung dalam filem ni, tapi jerung yang side mana? Kerajaan juga ke, ataupun NGO ke, ataupun bukan daripada mana-mana pihak. Ada juga beberapa watak tampal dalam sampingan yang nampak fake dan tak natural dalam filem ini, melemahkan kualiti filem ini. Aku tak nak sebut nama, okey, korang tengoklah sendiri. Tapi tolak tepi lah lakonan Namron dengan Bron dalam ni. Mereka dah legend, memang syok lah. Cuma aku frust sikit sangat lah scene Bron tu. Allah, bila tengok dia berlakon dah nampak tau aura dia. Sekejap dia tu. Apatah kalau kau banyakkan lagi scene dia, memang lagi syok. Yang ketiga, ending dia tergantung sepi. Aku faham kalau sesebuah filem itu dibuat untuk sambungan yang seterusnya ataupun memberi mesej tersirat kepada penonton. Tetapi kalau terlalu banyak persoalan atau penyampaiannya disajikan dengan kurang kemas, ianya akan menjadi tanda kurang baik untuk filem tersebut. Ada banyak persoalan yang tak terjawab dalam filem ini, antaranya tak ada penyelesaian masalah yang ditimbulkan. Bila tak ada, jadi dia punya pengajaran tu kurang sampai lah pada aku, betul tak? Kalau scene itu sengaja pun dibiarkan untuk penonton berfikir, okey, fine. Apa jadi dengan persoalan-persoalan lain? Okey, contohnya apa jadi pada warga Indonesia yang melarikan diri bersama dengan Adi? Takkan lari macam tu je kot. Okey, banyak lagi pekerja lain yang terlibat, betul tak? Pak Sadiq apa cerita? Bisnes dia apa cerita? Belum lagi persoalan untuk keseluruhan filem. Ini ending je tau. Tapi bukanlah maksud aku ending dia tu buruk, tak. Ending dia still boleh diterima. Tapi kalau boleh dipanjangkan sikit lagi kan, lagi syok. Okay, jomlah guys tengok berapa aku nak rate untuk movie ni. Okay, jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Setuju ke tak?
Kalau korang tanya aku, adakah aku suggest filem ini untuk korang tengok? Sebab aku percaya, memang ramai lagi tak tengok filem ini. Yes, sebab filem ini ada mesej tersendiri dan cerita dia menarik tak seperti kebiasaan filem Malaysia yang lain. Adakah filem ini layak dapat anugerah? Yes, sebab utamanya kerana berani mengangkat isu realiti sebegini. Pendapat aku tak semestinya betul guys. Korang pun mesti ada pendapat tersendiri. Betul tak? Bolehlah korang kongsi kat ruangan komen kat bawah. Okay? Okay guys, itu saja daripada aku. Jangan lupa subscribe, like dan share pendapat korang. Aku Topman, poyo tapi jujur. Jujur tau. Tak dibayar macam dalam filem ni. Okay? Nak ciao dulu, bye.